Sambil-sambil kita menderma, sambil-sambil kita mendengar soalan-soalan yang telah diajukan. Seorang isteri tak boleh mengandung lepas 2 tahun berkahwin dan dia memberi lampu hijau kepada suami dia berpoligami. Ni sedap sikit soalan. Tetapi minimum gaji suami poligami 4,500 mengikut negeri. Tapi suami gaji hanya 2,500. Isteri pula tak rela diceraikan. Guana tu ustaz? Ada alternatif lain tak? Isteri tidak kisah sebab dia pun kerja juga. Baik, dia kata sini isteri dia tak boleh beranak dah. Ada masalah technically dia panggil. Jadi suami nak beranak, isteri tak boleh. Faham? Jadi isteri pun kesian ke suami, beri lampu hijau. Nak lampu hijau apa orang buat misal dengan beri lampu hijau? Orang panggil memberi laluan. Kalau kita sampai traffic light merah, boleh lalu tak? Tak boleh. Kalau hijau, makna beri laluan. Patut orang panggil beri lampu hijau. Nak? Biru tak ada situ. Jadi beri kebenaran izin kepada suami untuk poligami. Suami nak poligami, si borang poligami di pejabat agama, borang tulis gaji minimum 4,500. Faham tak ke? Ikut negeri lah. Ada negeri buat 6,000 kot, 8,000 ke? 4,500 boleh kahwin 2, 3 tak boleh. Nak? Jadi suami dia 2,500. Jadi nak kahwin lagu mana? Takkan nak cerai diri isteri pertama. Faham tak ke? Jawabnya boleh dirundingkan dengan mahkamah syariah. Boleh runding. Bawa dengan isteri, isteri beritahu saya ada pendapatan saya suku dah, dengan 2,500 ni dia mampu hidup dengan isteri yang seorang lagi. Faham? Boleh berunding lagu tu. Kerana peraturan manusia ni atas kertas saja. 4,500 ke 6,000 sebenarnya bukan satu benda yang mutlak. Cuma tak mau bagi berlaku, duit tak ada tapi belagak nak bini ramai. Lala bini yang tanggung laki. Nak ikut sunnah. Nak, tapi Quran mudah ikut. Hak mana ikut sunnah? Iaitulah kahwin lebih pada seorang kononnya. Tapi Quran kata wajib beri nafkah, mun tak beri nafkah pasal duit tak cukup. Jadi kerajaan, pemerintah buat undang-undang maksimum, minimum gaji. Ini untuk maslahat para isteri sebenarnya. Tapi kalau kita nak nikah juga, isteri tu rela pergi ke pejabat qadi, boleh bincang, tak ada masalah, mudah saja. Saya beli kereta second hand daripada orang bukan Islam. Dia beli anjing dan takut pernah masuk dalam kereta tu. Baik, dia beli kereta second hand, tuang dia orang kafir yang beli anjing. Jadi dia bimbang kok anjing tu masuk dalam kereta. Tuang kereta memang masuk dalam kereta, jarang kau bawa kok luar gitu. Jadi dia bimbangnya anjing dia tu. Adakah wajib kena basuh dengan air tanah? Jawabnya tidak wajib lagi tidak ada kena najis kepada kereta. Dah bimbang pada pekah, tidak perlu dilayang. Yang kita kena basuh, kita tengok anjing itu kecing atas kosing, anjing itu ludah kena pada pintu dan sebagainya, wajib basuh. Kalau kena kedak, masuk kedak, al-aslu al-adamu, asal tak ada. Faham? Kerana dak mesti bila beli anjing masuk dalam kereta. Macam orang kau. Pasal orang kafir ni dia beli anjing, banyaknya dia tak bawa anjing dalam kereta. Setengah orang kafir saja yang beli anjing dia masuk dalam kereta. Yang lain-lain hanya duduk di rumah. Macam kita beli kucing, ada orang beli kucing buat jalan dalam kereta. Datang anak dia bawa dalam kereta pergi musing. Tapi ramai juga yang tak bawa. Maka begitu juga dengan anjing. Jika tidak ada bukti anjing itu telah menajiskan kereta, tidak wajib basuh. Soalan seterusnya,
Apa hukumnya apabila seorang isteri keluar daripada rumah tanpa izin suami? Untuk makluman ustaz, suami dia tinggalkan isteri tu dah dekat setahun dah. Kena minta izin juga ke? Macam mana nak minta izin? Suami tak tahu pergi di mana. Macam mana isteri nak minta cerai kalau suami tinggal isteri hilang entah ke mana? Pohon penjelasan. Mujur mari dengar mek. Suami dia setahun lebih dah tak balik. Dia nak keluar rumah boleh tak tanpa izin? Jawabnya boleh. Kerana meninggalkan setahun lebih tanpa uzur syar'i adalah satu perkara kederhakaan pada Allah. Suami tak boleh main kahwin patu tinggal bodoh gitu. Faham? Faham tak ayat tinggal bodoh? Ni ayat Terengganu. Terengganu tak orang tinggal itu panggil tinggal bodoh. Tinggal lain, tinggal bodoh lain. Tinggal ni tinggal ada kerja, pergi di Sarawak, pergi di Kuching, Kuching tak tulis dah lah. Pergi di Brunei, pergi jalan. Nah, tu panggil tinggal. Tinggal bodoh ni kalau katakan mana tinggal dan tak beri nafkah apa-apa. Tak khabar, tak telefon, tak atau surat. Tu tak? Tu panggil tinggal bodoh. Lepas tu jangan marah ayat bodoh, ayat Terengganu. Ayat romantik. Jadi bila tinggal begitu tanpa uzur syar'i, dosa besar. Ingat, isteri yang keluar rumah tanpa izin haram. Tapi kalau suami sudah tidak ada lagi izin yang diperlukan. Faham? Mung sudah cuai kepada isterimu. Ingat baik, suami yang tak beri nafkah, tinggal terus anak bini, semayang dan ibadat lain tidak diterima. Ni lelah. Seronok lah boleh bini baru. Isteri lama mu tinggal, ibadat tidak diterima. Pergi haji gilek, tak ada boleh benda. Dia haji dah, dia baik dah ni, 3 kali haji dah. Dah isteri dia duduk Johor mana? Tu memang tidak cara dah tinggal bodoh gitu. Hajinya 3 kali tidak mabrur. Faham? Inilah dosa orang yang membiarkan isterinya tergantung tidak tahu ke pasal. Faham? Kemudian dia nak sahah pula macam mana isteri nak minta cerai, suami tak balik-balik. Lepas tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita tahu hak kita. Ni maghrib sampai isya mu duk tengok tali vesing. Macam mana mu nak reti? Orang belajar bab munakahat, bab cerai, bab nafkah, bab akidah, bab hadis. Duk tengok ke drama swasta. Acu nak kena cekik malam esok bersambung pula. Faham? Daripada muda sampai ketua, kena balik sampai dalam lubang kubur. Kita bodoh tak tahu ke benda. Padahal sekarang boleh tengok tali vesing. Pukul 10 tutup lagi siaran. Tak lagi. Pukul 2 ada lagi. Mr. Bing. Jadi orang puan tidak ada boleh melapangkan cerai. Orang laki-laki cerai. Dan orang puan dia kena wakil. Siapa? Qadi yang menceraikan. Ingat tu, kalau nak minta cerai, suami ada, biar suami yang cerai. Kita tak boleh cerai sendiri. Suami tak mau cerai, tapi suami zalim, suami tak beri nafkah, pergi pejabat qadi. Mahkamah syariah tolong ceraikan. Dia yang batalkan pernikahan. Ramai perempuan tak tahu hak dia, duduk bertahun-tahun dalam rumah, ditinggalkan suami. Nak jahil hukum syarak. Dia ingat ke tak boleh minta cerai pasal suami tak ada? Boleh. Jabat agama wakil daripada hukum syarak, wakil untuk menceraikan. Tapi jabat agama bukan dia dengar dia cerai selalu, dia siasat dulu. Hukum semua siap belaka dah. Cuma sekarang ni prosedur tu melambatkan. Jadi kita baliklah pada asal biar memudahkan orang. Biar jangan lama. Orang nak cerai biar cepat. Orang hak nafkah biar cepat. Jangan lambat nyanyi korang. Soalan seterusnya, boleh tak kita solat tahajud secara berimam? Boleh, tak ada masalah. Mu tidur terus pun tak berdosa lagi. Tak usah kata tahajud berjemaah. Seorang laki-laki dia tanya Nabi lain pada solat 5 waktu ada tak solat wajib? Nabi kata tak ada dah. Tak ni wajib. Faham? Jadi kalau dia tak semayang tahajud, dia tidur terus sampai subuh berdosa tak? Jadi kalau bangun tahajud semayang berjemaah, tak usah susah. Boleh.
Tidur lagi boleh. Tak usah kata tahajud berjemaah. Cuma bila kita tahajud malam-malam, qiyamul lail malam-malam, tak payah bising. Ni gak bangkuk speaker nangis tengah malam. Kawan tu dah sakit gigi tak boleh tidur. Jadi nak munawak qiyamul lail berjemaah, jangan bising ganggu orang kampung ni tengah malam 3 pagi 4 pagi. Betul tak? Tak boleh. Buat tertutup dah. Untuk melatih orang-orang yang baru nak mengenali, mendekatkan diri dengan qiyamul lail dan sebagainya. Kemah keming dah buat seorang pula. Secret location. Individu tutup jalan sebelah rumah, individu tidak dapat melalui jalan tersebut, membuat tuntutan di jabat tanah, dia kena bayar 5,000 atas perintah pejabat. Apakah hukum menutup jalan? Apakah hukum memakan harta 5,000? Wajarkah seseorang itu mencaci orang yang menutup jalan? Dengar molek, tanah ni tanah siapa? Kalau tanah kita, orang lalu dah, kita baru mari nak buat rumah, wajib kita kena beri laluan. Itu hukum agama. Tak mesti jadi baloh. Tanah kita kita beli sejuta, tapi kita tak duduk 20 tahun dah. Orang kampung duduk lalu. Maka kita mari nak duduk, orang kampung kita tak boleh tutup jalan tu. Melainkan dia ada jalan lain, baru kita boleh pagar tanah kita. Tapi kalau kita mari pagar terus, dan orang kampung lalu lama dulu pada kita, dosa besar. Tu tanah kita. Ni hukum syarak. Siapa suruh dok ngaji? Kita duk faham tanah ku kok pandai aku tu undang-undang kepala otak mu. Faham? Dalam hukum syarak tak pakai otak kita, pakai hukum syarak. Tanah kita dah pun, siapa dalam dulu? Orang kampung jalan dulu. Kita mari ke dia nak buat rumah, tak ada laluan lain. Wajib kena buka gak pagar sedikit. Walaupun kita pagar kita tak masuk rumah kita, tapi tanah kita beri ruang dia lalu. Tapi kalau kita duduk dulu, tidak ada orang boleh belah pagar kita melanggar pemerintah. Tu pun kalau perkara yang sangat mustahil. Faham? Tu hukum. Kita balah lah ni, pakai akal belaka. Pihak ni pakai golok, ni waktu bik keri. Tak? Kih tanah punya masa. Dah golok lawan keri nak menang mana? Golok macam gini bau. Keri macam ni. Duduk di dera. Aduh, banyak juga ni. Ketika rakaat terakhir sembahyang berjemaah, 2 orang datang dan menjadi makmum masbuk. Selepas imam Nabi beri salam, salah seorang dari 2 orang tadi berundur ke belakang dan menjadi rakannya sebagai imam. Tujuannya untuk dapat pahala penuh solat jemaah. Boleh ke tak? Boleh. Tadi imam depan, belakang 2. Bila imam salam, takkan imam nak tunggu situ, balik ya. Tinggal 2 orang ni. 2 orang ni, seorang ke depan untuk jadi imam dan seorang ke belakang jadi makmum. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Soalan seterusnya, bab kahwin belaka ni. Semasa saya kursus kahwin, ada seorang ustaz tu khabar gini, kalau awak tak tahan nak bersama dengan isteri awak bulan puasa, buka puasa dulu supaya tak kena kafarah. Dia merujuk mazhab Syafi'i. Adakah ini dibenarkan? Tolong terangkan, kerana ramai hak terkeliru. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang tidak berpuasa, dia menjimak isterinya di siang hari bulan Ramadan, maka tidak kena kafarah puasa 2 bulan turut-turut. Jadi adalah orang pun pandai-pandai dia gereka tambah pula. Jadi kalau mu syok ke bini mu tak tahan nak tunggu garik, mu nak jimak siang hari bulan puasa, mu makan nasi dulu. Faham? Bila makan nasi, puasa tak lagi? Tak. Bila dia jimak kena kafarah tak? Tak kena juga dalam mazhab Syafi'i. Tapi ingat, perbuatan itu kena laknat. Dari segi fiqh tak kena kafarah. Faham? Sebab kafarah dalam mazhab Syafi'i mestilah jimak tu yang membatalkan puasa. Dia buka dengan jimak. Faham? Tapi jangan kita galakkan orang pula yang disuruhkan anak murid dia. Kalau mu tak tahan, mu makan dulu, mu jimak bini mu.
maknanya ustaz tu buat dah dulu. Faham? Patut jangan ajar gitu, betul tak? Jangan ajar buat gitu. Ni segi pekoh saja. Mana orang yang batal dah puasa. Nak, orang yang batal dah puasa. Umpamanya pergi makan dah, lapar perut ngak, dia pun makan. Nak, lepas makan, dia pun pergi jimak isteri dia. Tak kena kafarah, kena qada dah. Ni pergi ajar pula dah. Nah, jadi sedap orang. Anak murid ramai. Nak baru kahwin. Bang. Lepas tu jangan kahwin bulan Ramadan. Memang tak ada larangan dalam hadis, tapi saat ni lah bila kahwin bulan Ramadan, orang dah rajin jumpa perempuan duduk dalam bilik. Dia dah tengok tungging atas katil. Faham tak? Takkan nak tengok saja boh. Orang muda-muda kau dah baik kipi yo, Faham tak? Aduhlah. Baik, jangan suruh orang. Tu segi fiqhnya sahaja. Hukumnya tetap walaupun tak kena kafarah pada mazhab, perbuatan itu dosa besar dan kena laknat. Jangan dosa besar. Tak ambil juga. Orang dah heran 3 bulan 2 bulan turut-turut tu 60 cupok je bayar duit. Kalau RM2 satu cupok baru RM120. Tapi dosa besar. Kalau Tuhan tak pun jengkring kita. Apakah alasan strik boleh seorang itu puasa selama 6 bulan turut-turut menggantikan dengan beri berah pada orang miskin? Berikan alasan-alasan lain. Jawabnya, penyakit yang tak boleh puasa berturut-turut tak tahan seperti penyakit gastrik ni sama-sama memang tak boleh puasa langsung. Penyakit lelah, penyakit jantung, penyakit letih, penyakit pitang dan sebagainya. Tak. Boleh berlakulah. Tengok keadaan, cuma hati kita menjadi ahli fatwa bagi diri kita. Hati kita tahu kita mampu atau tidak. Untuk nak pergi ke tertib yang kedua, iaitu beri makan 60 orang miskin. Orang lain kita tak tahu dalam hati kita. Hafiz meninggal dunia belum sempat habis ganti denda kafarah. Bolehkah orang lain tolong menggantikan untuk Hafiz? Bagaimana pula? Ni kafarah apa pula? Jawabnya, bila tak habis kafarah, boleh orang lain ganti. Sama macam puasa Ramadan. Soalan seterusnya, bolehkah perempuan jadi makmum seorang imam laki-laki berdiri di sebelah kanan laki-laki itu? Perempuan tak duduk sebelah kanan, ni makmum itu imam laki, perempuan duduk belakang. Faham? Kalau laki-laki dengan laki-laki duduk tepi gitu, dia belakang betul-betul. Makmum perempuan menegur imam laki-laki jika tersalah. Bagaimana cara yang betul untuk menegur imam tersebut? Kalulah maknanya tu imam dan jemaah laki-laki itu bukan mahram, maka bolehlah dengan bertepuk tangan. Tapi kalau mahram kita macam isteri dengan suami, maka boleh dengan bersuara. Faham? Contohnya di semayang 2 orang dalam rumah. Maka suami ni dak ingat, ni baca kunut mayang garik. Faham tak? Maka tu imam bini pun tegur subhanallah, boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya subhanallah masa orang ramai, jemaah biasa. Faham? Kadang-kadang kalau tegur tak reti kok subhanallah. Contohnya yang naik, kalau kain tu koyok, nak tegur gua ni, ada najis di belakang, subhanallah reti tak tu imam? Tu imam pakai kain koyok, nampak punggung. Dah kalau nampak punggung, batal tak semayang? Batal tak lah. Ni tak, ni kita tegur kok subhanallah, subhanallah. Jadi tu imam napa pula subhanallah ni? Tu tak faham. Padahal koyok nampak punggung. Dah nampak punggung dah sah tak semayang? Dah sah, pergilah seorang kata imam, duduk sebelah imam, tolak suruh tubik. Faham? Subhanallah, dah imam reti lah. Aku betul belaka dah Fatihah betul dah. Subhanallah. Benda apa? Subhanallah. Sudah kita. Kenapa? Jadi pergi sebelah imam, faham? Kita pun keluar mana ada kerosakan pada semayang kita,
Apa hukum menjual kucing? Apa hukum buka kedai alat muzik? Ni baru sedap soalan. Jawabnya, berlakulah perselisihan di kalangan ulama fiqh masalah jual binatang yang tidak boleh dimakan. Baik, kita ambil kau yang mengatakan boleh, diharuskan jika untuk kecantikan. Contohnya kucing. Kucing ni orang bela kerana dia cantik. Buat teman orang boleh ke? Orang kafir Allah jadikan anjing duduk dalam rumah dia. Orang Islam kucing, tu tak? Jadi tak payah balah. Nak kita ni Tuhan wi kucing, nak anjing juga. Duduk rosok anjing, duduk dukung anjing pula. Kat gini bela babi pula. Berat nandang pula. Nak, Tuhan buat boleh ada kucing tu orang Islam. Faham? Anjing tu orang kafir. Masa zaman Nabi, sahabat tanya dah kalau kucing, Nabi kata kalau anjing mari minum dalam bekas mu cuah air, fa'ariqu kena cuah. Nak. Sahabat tanya pula, dah kucing? Kucing tak apa, tak najis. Maknanya kucing untuk orang Islam. Faham? Baik. Atas kau yang kata harus jual kucing dengan syarat kucing ini bukan untuk dimakan, untuk bela di rumah, comel buat teman orang. Memang kucing dia duduk dalam rumah, Tuhan buat kucing duduk dalam rumah. Nak, kita tengok TV dia duduk bawah, kita masuklah kain kabar, dia masuklah kain kita. Betul tak? Kita apa lembek, dia tidur dulu. Kita berbuka komputer, dia naik duduk atas PC. Bila PC jenis nipis flat screen, dia duduk atas mouse. Lepas tu tikus dah duduk main. Faham? Kucing jenis main orang. Betul tak? Baru comel dah Tuhan buat. Rumah tu Imam ada kucing, rumah mufti ada kucing, rumah Abu Hurairah, Abu Hurairah dok bola rumah dalam lengan baju teru. Nabi pergi rumah Abu Hurairah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah main kucing, kejut Nabi mari masuk dalam lengan baju susu. Nak, takut Nabi main kucing. Bila susuk tu belang cakap dengan Nabi, kucing gerak, nyu 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 nyu. Nabi kata, "Kenapa?" Tapi Nabi cakap Arab. Kita translate je Terengganu, Nabi tak cakap Terengganu. Faham? Kita terjemah je tu. Jadi Abu Hurairah kata kucing. Nak, anak kucing. Start pada tu Nabi gelar, aku gelar mu hari ni Abu Hurairah, bapak kucing. Nampak? Sampai sekarang, sampai kiamat lekat gelar bapak kucing. Nak, dah kalau kita main anjing molek, bapak anjing. Jadi kalau dia beli tu orang kafir beli nak sembelih, tak boleh jual. Kerana kucing haram dimakan. Binatang yang haram makan, biar orang kafir makan sendiri dan dia takak sendiri. Orang Islam tak boleh bantu tolong tembok, tolong jual, tak boleh. Faham? Kalau dia nak buat makan tak boleh. Jadi kira jenis makan kucing. Nak, paginya buat jepuk, petang buat lepeng. Hukum buka kedai alat muzik. Alat muzik ni macam sama-sama kita dengar dah. Pertikaian yang begitu lama, maka kita ambil natijahnya. Siapa yang tak mau main, bagus. Faham? Kerana dia boleh melalaikan kita. Dia bukan melalaikan, dia boleh melalaikan kita. Siapa yang nak main, kena ikut peraturan. Maka nak jual, lebih lagi berat peraturannya. Kita kena pastikan orang yang beli tidak lalai. Allahu Rabbi, kena tazkirah, kena pesan. Faham? Pakaian yang orang tu biasanya pakai di rumah, contohnya dia tahu dah memang orang pakai di rumah pakaian ni, maka dia tak wajib khabar. Tapi kalau pakaian tu orang nak pakai luar, pertandingan pancaragam, perempuan dia potong skirt, dia tukang jahit, wajib dia kena khabar, tak boleh pakai di khalayak ramai, maka dia jual halal. Orang tu pergi pakai juga, tanggung dosa. Ni muzik gitu kok. Faham? Takat main kita tak apa, kita boleh kontrol orang beli dengan kita. Faham? Biar faham cukup-cukup. Tapi muzik tak salah, orang tu salah. Tak percaya tengok akhirat kayak gini. Nak, yang masuk neraka saksepung ke tukang tiup? Nampak tak? Tukang tiup apa? Dadak mayang. Orang panggil Allah Allah. Faham? Tengah garik dak semayang, maka bukan saksepung masuk neraka dia. Nak, main kereta sampai daripada asar sampai garik 2 waktu jeng. Nak,
makan kerak gigi, geta ke masuk neraka, pemain geta. Baru faham. Tak ada di padang masyarakat jujuk, gitar kareng, gitar tong, gitar apa. Mereka kata benda banyak ni, gitar ni. Buat apa? Masuk neraka bawah. Faham? Nah. Soalan seterusnya. Hukum guna upang cacing hidup, ikan hidup, adakah dikira seksa hayawan? Jawabnya, kalau ikan tu maknanya kita ikat dan tambak bubur dalam air, tidak menyeksa haiwan. Nah, cacing gitu juga yang tidak ada rongga, kata setengah ulama. Ambil cacing sakut, boh jadi makanan ikan, tak ada masalah. Bang, yang tak bolehnya binatang yang jenis besar, kita seksa dia. Kita pergi katok dia, kita pergi kerak dia, ambil ikan hidup, pergi kerak mucung wak gitu, berlepar dia sekali, tak boleh. Lepas tu jaga baik juga. Pasal kita nak ngai ikan, memang makan ikan. Nak ikan, makan ikan. Ikan besar, makan ikan kecil. Itu kehidupan laut. Kita pun takat ikan kecil, nak ngai ikan besar. Biasalah, jarang orang buat upang ikan besar, nak ngai ikan kecil. Dia nak ngai ikan temenung, ikan kembung. Nah, dia pun bubur upang ikan, bukan lomba besar gitu. Biasa ikan kecil, ikan besar makan. Tapi masa nak ikat, biar dia mati dah. Jangan hak hidup. Melainkan hak hidup, cara terbaik lah hak kita ngai. Kita ngai juga, ngai atas batu laut. Ikan kecil besar gitu, panjang sedekah, masuk dalam hidung dia, tubik kok hidung, dia akan keluar kok insang. Betul tak? Dan bila kita tambak dalam air, dia boleh jalan. 2 jam ikan tak makan, kita cabut lepas, dia berenang balik. Tu cara dia. Tu yang terbaik kalau nak main upang hidup. Betul tak? Hak tu hak boleh ikan buta. Dia ngai nak ikan siakak, boleh ikan buta. Dia pergi kapung ikan buta. Memang ikan buta makan berupang depan. Dalam air ada tak ikan? Adalah ikan. Dah kita pergi cacing dia makan. Bila ikan buta makan, kita cabut, buang semula dalam air. Dia letak tengah panah. Ni dosa besar. Kena laknat. Ni seksa binatang. Faham? Siapa petang nguk panah. Nguk jenis lambat mati. Dia boleh ikan buta, dia buah atas rupuk supaya ikan tu terseksa. Dia sangat panas, dia nak marah sangat, makan upang dia. Dah kapung dia yang pergi berupang, kapung dia buat apa? Dia mari ramai-ramai nak makan tak? Patut mu tulis di mata kain, buta jangan makan. Aduh lah. Apa hukum mubah? Saya buat pinjaman dengan pihak bank. Pihak bank mengenakan 9% interest. Adakah bunga itu perbuatan riba? Apakah wajib kita belajar bab muamalat? Mubah ni haruslah. Mubahun harus. Bang, jawaz harus juga. Lepas tu kita buat pinjaman, dia kata kalau riba haram tak? Riba tu haram. Riba tu haram lah. Cuma taktik dia menggunakan ayat yang manis. Mana ayat yang manis? Faedah dengan lembut tak? Lembut. Interest. Kelas dia bunyi. Apa kata kalau bank dia tulis riba? Memang orang dengar, riba lah aku. Faham tak? Tapi itu hakikat sama tak? Sama tak? Patut di kat banner bank tu, kami sedia memberikan pinjaman riba 8% sahaja. Orang dengar pun segang. Kan niat kerja pun lah tunduk malu. Riba atas kepala dia. Tu dia ubah ayat. Ni masalah. Mengubah lagu mana tu tak ada memberi kesan sedikit pun. Asal hakikat kalau riba dia haram. Tak riba tak ada masalah. Walaupun nama bank kafir sekalipun. Nampak? Bank of Star David, bank logo Yahudi, tak ada riba, tak haram pinjam. Bank of Kaabah, bank Kaabah terus ubah nama. Tapi riba 8%, tetap haram. Nama tidak mengubah hukum. Apakah wajib kita jelaskan semua hutang si ayah yang telah meninggal? Walaupun waris tersebut tidak mampu, tapi niatnya ingin membayar. Jawabnya tidak wajib. Sunat seorang anak tolong bayar hutang ayah. Gitu juga dengan apa benda ni, semayang dia tolong, kita tolong sedekah dan sebagainya. Puasa ayah kita tinggal ada wajib kita qada. Sunat ayah anak tu tolong qada, faham? Bukan wajib.
Yang wajib harta peninggalan, semua wajib dibayar hutang selagi ada. Contohnya hartanya ada 10,000 tinggal, hutang ada 12,000, 10,000 tu haram dibahagikan, wajib bayar hutang. Faham? 2,000 lagi lebih tak cukup, sunat anak-anak bantu, bukan wajib. Belajar bab muamalat wajib tak? Muamalat ni jual beli gada pinjam gitu begini. Jawabnya, apa benda yang kita nak buat? Kita nak buka kedai, nak berniaga, wajib kena belajar fardu ain bab jual beli. Faham? Tak wajib belajar bab zakat. Pasal kita nak jual beli, kedai kapung jual biskut. Tapi kalau nak kedai besar, wajib kena belajar bab zakat dan sebagainya. Neh. Soalan seterusnya, satu jenazah baru tanam, boleh tak saya solat jenazah di kubur walaupun jenazah tersebut sudah ditanam? Berapakah tempoh yang dibenarkan? Kalau jenazah tersebut telah ditanam setahun, boleh tak saya solat? Apakah hukumnya? Boleh agak soalan ni. Mungkin ramai banyak berlaku pada kita. Kita dapat panggilan telefon, pok dara kita mati, JKK. Kita balik-balik orang sudah tanam tau. Persoalan, bolehkah kita semayang di atas kuburnya? Nah, jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sampai bila? Tengoklah, 1,000,000 tahun, 2,000,000 tahun pun boleh. Tu kita gabar. Tak mau gabar setahun, 1,000,000 tahun senang. Mudah hidup 1,000,000 tahun. Yang haramnya, bila selesai dikapangkan, kata tu imam, okey, kita tak payah semayang atas bumi, kita tanam dulu baru semayang. Hukumnya haram. Kerana fardu kifayah, semayang sebelum ditanam. Bila telah ditanam, pergi semayang. Nabi satu hari dia pergi ke masjid, dia tanya, manakah orang kulit hitam yang selalu sapu masjid ni? Kata sahabat, mati dah, tanam dah. Nabi marah. Nabi kata, kenapa mudah tahu aku menentang dia basuh masjid, cuci masjid? Dia kulit hitam. Tapi bila pergi masjid, ada daun dia kutip, ada kotor-kotor dia sapu, tak ada gaji. FOC, free of charge, khidmat untuk rumah Allah. Ada tai cicak dia kutip, kotor-kotor dia akan sapu. Jadi orang anggap kerja dia komang. Nampak? Cak ayang. Orang tak khabar ke Allah bila dia mati, Nabi marah. Ni orang yang mulia, kerja pakak tinggi ni sisi Allah. Pasal dia bersihkan rumah Allah. Tahu tak? Ni kita kerja masjid malu. Kerja noja jaga masjid kan, lipat sejadah apa semua. Cemita nak dara orang. Dah weh. Dah abang mak mu kerja benda boyfriend mu kerja gitu je, mak noja masjid. Dah gak centang. Nampak? Padahal semayang tak tinggal, dikira dah gak centang. Orang akhir zaman. Dia nak orang kaya kerja benda kerja bank mu. Bank khabar masuk deras sikit mitok mu. Bila kerja 3 bulan, mana pakai baju panas hak mau kerja bank mana? Bank biskut makcik. Bukan bank BT. Jadi bila orang kulit hitam ni dok mari, Nabi tanya pak warna, hok negro, hok basuh-basuh lama dok tengok mati dah. Akhirnya Nabi kata, tolong pergi tunjuk kubur dia. Sahabat pergi tunjuk, Nabi semayang di atas kubur. Ni ulama fatwa. Boleh semayang di atas kubur. Jangan naik atas kubur. Faham tak? Ni kubur dia, ni kiblat. Duduk tepi ni mengadap dia. Bukan sembah dia, mengadap dia. Faham? Boleh. Lepas tu kalau kita balik kampung, kita tanya kawan kita, abang mak ni, abang mak mati dah 2 bulan tau. Tunjuk kubur, kita pergi. Kan kawan kita kan tu. Dulu kita kawan dengan dia, berjalan makan angin sama, apa tak pergi semayang kubur dia. Tahu tak? Itulah biasa budi seorang kawan. Bila mati, dia boleh tolong semayang kita. Kalau kawan atas dunia, ramai orang. Kita berhenti kereta, orang nak tumpang naik, ramai. Tahu tak? Kita ajak pergi kedai kopi, orang nak tolong bayar, ramai orang ikut. Ramai selalu. Tanya bayar, buat nunduk macam kubah mampu. Faham? Tu ramai. Tapi tanya kita mati, dia mari nak semayang atas kubur kita. Ya. Anak kita tak balik. Hello, Abang Long tak boleh balik Tak apa tanah ayah mana-mana pun. Kita atur, itu 200 buat tahlil.
Tak boleh balik anak. Apa? Bini kerja kalau tinggal takut dia seorang bini, mari dinosaur transformer takak bini dia apa semua. Padahal ayah dia macam nak mampu bela ke dia. Tahu tak? Ni anak tak reti bahasa. Anak bewok pasir panggil. Orang ayah mati habis kerja, serma tolak habis. Meeting tak meeting, sorry boh, ayah meninggal. Faham? Tu baru anak sungguh. Tak? Dah balik. Kalau balik pun macam lembu lah balik. Tak boleh buat benda tak? Orang kata jadi imam, tak boleh. Dah ikut belakang. Dah ikut kok. Orang masjid sembahyang, anak dah ikut. Anak dia macam lembu lah kandang. Akhir zaman. Kapek saya jemur kena najis anjing, saya hanya basuh kapek tanpa basuh. Adakah jika saya pijak kapek tu kaki saya perlu disertu? Kapek dia kena berok di anjing atau pijak di anjing. Mula-mula sekali lekat dok najis itu pada kapek. Baik lekat, ada air kecil anjing, ambil air tanah, kena bahar gitu. Faham tak? Lepas tu basuh 6 kali. Itu cara dia. Nah, kalau kapek tu tak boleh akak, buat gok air tanah. Ambil air tanah, jiruh ke atas, air tanah akan serat. Lepas tu ambil air pula, jiruh ke atas 6 kali. Kapek tak boleh akak, tindih dengan almari dengan robok berat-berat. Tak wajib akak lah. Nak direngan kau pun tak payah akak. Tapi kena kering dulu kapek tu, kita pijak, maaf pada syarak. Faham? Tapi kalau pakai tak buat dengan tanah gitu, maka tidak jadi suci. Soalan seterusnya. Kita beriman kalau orang cacat, contohnya orang bisu jadi imam. Lepas solat baru kita tahu dia bisu. Tu imam bisu. Jawabnya, kata setengah ulama sah. Orang bisu kan dia baca. Dia baca dengan menggerakkan mulut. Faham tak? Lepas tu dia jadi imam, dia tanggung tak bacaan kita? Tak, kita tak ada tertinggal rakaat. Faham tak? Dia 4 rakaat, kita 4 rakaat sah, kita menjadi makmum. Dia buat gerak mulut. Tapi kalau kita ketinggalan rakaat, kita hanya solat subuh dan 1 rakaat, lepas 1 rakaat dia salam, kita naik sama 1 rakaat. Rakaat pertama siapa nak tanggung? Dah dia bisu. Kalau imam boleh bercakap, dia tanggung rakaat kita, Fatihah dia tolong baca, faham? Tapi imam bisu, dia tidak tanggung. Maka bila sepah pada salam, dak wirid senyap aja. Kita pun tak poksu. Poksu kita kena tambah 1 rakaat. Kena semayang semula, pasal semayang kita tidak sah. Kerana orang bisu tak boleh menanggung Fatihah seseorang. Nah, yang kata sah mestilah kita semayang awal cukup Fatihah kita. Soalan seterusnya. Sah tak orang bisu bang? Alah berat mu ni. Orang bisu bang. Tengok orang kampung kata dia bang kuat tau. Bosu. Apa perit lengan kita. Ada pula orang bisu bang, berat mu ni. Tak ada arah nak tanya. Sakit pada. Dia nak bang mana? Orang bisu. Nak minum air tak boleh, nak kabur. Nak bang, orang tak bisu tak boleh bang. Ramai ada orang tak bisu tak boleh bang. Ramai. Tengok masa takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tu ramai kau boleh tak? Ni Allahu akbar kabir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin. Tu tak ramai. Tu buat senyap belakang mak bolong. Patut beri sekali seorang mikrofon. Tak anda tu. Misai macam tanduk khubai. Faham tak? Tak tu. Tunduk tu. Tak boleh. Tok guru gayung. Tak anda. Ketua boleh. Tak anda. Tu kita tak agak cetong. Tu tak? Agak. JKK boleh? Aduh lah. Bang budak-budak. Budak-budak beranak dipanggil bang. Bukan Terengganu. Luar. Tamu kabar malu lagi. Ni orang cerita tahu betul ke tak? Dia pun bang Allahu akbar kabira. Budak tu geli-geli tengok.
Doa iftitah terusnya sambung. Tak? Saya nak tahu perempuan yang telah gugur kalau terpandang rambutnya oleh bukan mahram ditegur oleh bukan mahram. Adakah dikira aurat yang punya rambut tersebut, contohnya gugur lepas wuduk atau gugur di atas, melekat di atas baju dan ditegur? Baik. Rambut kita rapuang jatuh sorak dua atas latar pejabat, batu jabat pakai khumu tengok, dosa kita. Faham? Dah dia masuk jabat tengok odok khumu, meneleh dia, meneleh. Faham tak? Kata buat apa? Baik apa? Meknak apa rebah dok rambut sorak. Adakah rambut sorak tu mana bila kita tengok, adakah naik syahwat orang? Dok, maka tidaklah haram dengan sebab rambut yang sorak dua itu dilihat oleh orang. Maka kata ulama fiqh dalam hadis tak sebut, kalau rambutnya stokor dia kerak, pak besar gitu, nampak betul rambut, haram tunjuk ke orang. Faham? Batu ke puang, dia pakai tudung. Kadang-kadang dia pakai tudung kemah, kadang-kadang dia keluar sorak dua. Betul tak? Kalau sorak dua ni Tuhan masuk tak dia dalam neraka? Dok, bukan dia sekali ambil, bila sudah siap dia pun cabut dua orang buat keluar. Mana mau trend baru le ni. Tu baru dia kena azab. Tapi kan dia payah nak tengok rambut, bukan besar-besar ni bos sorak. Bukan dreadlock. Nampak tu big. Kalau halu-halu maka dimaaf pada syarak. Soalan seterusnya. Saya ada seorang kawan laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita muslim. Tapi ia ibu bapa laki-laki tersebut tak setuju atas sebab kepentingan peribadi. Apakah hukum laki-laki itu nak bersihkan juga? Dengar molek, yang perlukan wali orang perempuan. Pengantin perempuan nak kahwin dengan pasangan pilihan. Pasangan itu molek, seorang tu imam ke, tu bila ke, atau orang biasa tapi orang semayang tak tinggal, orang baik lah kira. Tak pakai serban pun, rambut bojeng pun, tapi dia orang jaga semayang. Dia panggil pilihan yang baik. Faham? Ayah tak setuju, maka syarak membenarkan menggunakan wali hakim. Betul tak? Ni kalau pengantin perempuan. Dah kalau pengantin laki-laki, nampak lagi? Boleh tak? Lebih pada boleh, tak susah. Dah restu, tidak syarat nikah. 82% perceraian yang berlaku adalah dengan restu dua ibu bapa. Ni dalam Malaysia sekarang 82% perceraian lebih kurang, kesemua sekali daripada jumlah 100%. Buat kajian, 82% daripada perceraian yang ratus ribu tu adalah dengan restu kedua belah pihak. Faham lagi? Restu adakah dia menjamin? Tidak menjamin restu. Faham? Cuma sunat biarlah persetujuan kedua orang tua, kerana hati mereka lebih suka. Kerana perkahwinan menyukakan, bukan mendukakan. Tapi kalau dia tak mau benar, orang puang pun boleh kahwin dengan wali hakim. Tidak timbul masalah ayah tidak restu, tak mau jadi wali, tak berkat. Kenapa syarak benarkan juga kahwin? Nampak lagi? Takkan syarak nak membenarkan restu tak ada syarak benar juga. Sebab tu sekarang banyak berlaku kacau bila rumah tangga sebab orang tua, dan tidak berlaku kahwin juga sebab orang tua. 4 tahun kenal di universiti, kenal hati budi baik, berkenang dah. Nak perempuan ni baik, hak lelaki pun baik, balik ke mak ayah dapat degree belaka, nak kahwin mak tak benar. Tak kahwin. Ini masalah penyakit masyarakat sekarang. Bukan anak muda nyakit, orang tua nak mampu nyakit. Dah anak mu comel, dah berkenang, dah molek dah, beri dia kahwin lah. Faham? Ni dah mak dah kenang. Dalil-dalil mak dak kenang, mak tak bowi. Ayah dia, mak dia, kita mak dak kenang lah. Bukan nak nikah dengan mak dia. Jangan pilih mertua, jangan pilih besang, pilih isteri, pilih menantu kita. Faham? Ramai ni siang ke budak-budak, kenal baik dan sebagainya, mak tidak setuju. Batu ingat lain kali kalau nak kira cara kahwin, wak lari mak keluar negara. Dia banyak wak kacau dalam hidup itu ni. Apakah dimasukkan dengan gambar hidup yang haram dalam Islam? Adakah lukisan kartun pun dikira haram? Gambar ni benda yang sangat lagi luas perbincangan, sama macam muzik.
Kita jamak daripada kaum-kaum yang berbagai-bagai. Hak sepakatnya kalau patung dalam rumah, patung macam patung kayu dalam rumah orang kafir itu tak boleh. Rumah orang Indonesia, orang Bali, orang apa, dia ada patung berhala dan itu haram tu. Tapi kalau patung tu permainan kanak-kanak boleh. Dah gambar pula tapak dinding, kalau gambar hidup, setengah ulama ni jumhur kata tak boleh. Faham? Ada juga kawan kata boleh. Cuma kita tak ngajar-ngajar, tak mau ambil jumhur ulama. Dah so gantung jenis-jenis menyawa-menyawa gitu. Dah kalau kita melukis, kita melukis untuk pelajaran, tak ada salah. Lukis buku untuk tingkatan 5, lukis buku untuk darjah 1. Dalam buku tu tulis ayam, ini ayam. Bukan gambar ayam, lukis tak haram. Kerana nak budak-budak kena ayam. Nampak? Ni B pula, B benda, C benda. Nah, lukis C, lukis bukan ayam, cendol. Tak apalah cendol. Kena kat D benda, donkey. Tulis lukis keledai tak haram, tu lukis. Dah kata lukisan yang haram, lukisan perempuan-perempuan tak menutup aurat. Lukisan lucuh, lukisan yang syirik, lukisan gambar berhala, lukis orang untuk dipuja dan sebagainya. Sekarang ada komik Islam alternatif bagi komik-komik mengaru. Lebih baik daripada komik-komik mengaru. Dia buat komik Islami, gambar budak bangun pagi baca doa dan kan bagus komik-komik gitu. Lukisan gitu insya-Allah tidak diharamkan pada syarak. Soalan seterusnya, saya pernah dengar sebelum ni perempuan yang status janda nak kahwin lagi tak perlu kebenaran wali. Jawabnya bukan tak perlu kebenaran wali. Maknanya dia memerlukan wali. Sama ada wali tu ayah dia, toki dia, adik-beradik dia atau wali hakim. Tapi ramai salah faham janda tak payah pakai wali. Sini salah. Dara atau janda perlu wali. Cuma janda ni lebih kuasa daripada wali. Ayah kata mun nikah, dia kata tak mun nikah, tak jadi nikah sampai bila-bila. Tapi kalau anak dara ayah dia pasangkan dengan regu yang kufu, hukumnya sah nikah walaupun anak dara tak bersetuju. Tapi wali memiliki dia sendiri. Memiliki diri sendiri bukan makna dia boleh jadi wali. Dia perlukan wali. Tapi semua pernikahan mesti dia yang bersetuju dengan bersuara, dengan berkata, bukan dengan diam. Mana kuasa janda lebih besar. Tapi orang dah sudah faham, sudah salah faham, janda tak payah pakai wali. Sini silap. Nampak lagi beza? Apa hukum peniaga muslim jual pakaian tak tutup aurat? Baik. Ada yang kata haram, ada kata harus. Kita himpunkan untuk keselamatan kita. Gini, orang yang tukang jual ke wajib kena ajar orang ramai atau orang ramai yang wajib tahu hukum syarak? Setiap kita tahu kena tahu hukum syarak. Jadi kalau dijual seluar dalam, seluar dalam tutup aurat tak? Seluar dalam ni jarang tak orang nak pakai luar. Seluar dalam tu kan cak broya tu, dia jual pasar malang, ada orang jual seluar dalam? Ada tak tak? Sekotak RM8. Awak pakai boleh kilah apa semua. Maka kalau dia pakai luar, dia tak pakai dalam, dia pakai luar dalam saja. Wak pergi ngajar esok jadi cikgu. Dosa tak tukang jual luar dalam? Tak pasal luar dalam ni orang pakai belah dalam. Siapa suruh mu pakai belah luar? Mu tak pakai seluar, pakai luar dalam saja. Takkan seluar, takkan orang seluar dalam jual luar dalam nak khabar. Seluar dalam sekotak, pakai dia pakai belah luar tak wacik, kena tudung kat lain. Kena pakai kain belah luar, bodoh pula gitu. Baik. Maka pakaian yang mendedahkan aurat sekarang boleh jadi dia pakai dalam rumah, boleh jadi dia pakai luar. Macam t-shirt lengan pendek, kadang-kadang awet itu pakai di rumah, kadang-kadang awet itu pakai luar. Dah boleh jadi belaka. Itu kewajipan pembeli sendiri. Tapi yang haramnya penjual ialah memang untuk digayakan di hadapan khalayak ramai. Kalau gitu baru haram dia jual. Faham? Soalan seterusnya, nak pakai nak seksi-seksi sangat nak buat benda ginilah orang puan, tak usahlah seksi sangat kerana awak sudah seksi. Orang puan ni dia memang seksi, betul tak? Orang lelaki tak ada seksi. Tak ada orang tegur tu imam seksinya hari ni. Tak? Seksi ada.
Nah, ni main kilas kain kat belakang dah nampak. Dah ingat nak kelerah dah. Nah, dah orang bang surah kapung je. Tengah pakai kain nak mandi, tu imam. Tu bila kau mau baru buat gaduh gitu. Tu bila pun masuk kain pelekat masuk lo dalam apa semua, gi surah orang suka selok. Masa rakaat kedua batal habis kau. Pasal kain pelekat dia masuk belah dalam di belakang. Dah, nak kederah punya pasal kain puing belakang gini. Sakut di seluar dalam. Jadi gitulah, tak salah. Orang puan dia memang seksi dah, mu memang lawa dah. Mu wak guana pun mu lawa. Tuhan wak dah orang lelaki dia jenis gagah, orang puan dia gi kok lawa. Orang lelaki jenis lori, orang puan kereta sport. Kereta sport ring lawa. Tak usah kata steering. Hong kau lawa lagi. Bumper depan beres boh. Bonet buka mata gitu tengok bonet. Faham? Pasal kereta sport bayar sejuta balik RM1. Faham? Porsche GT3. Betul tak? Orang lelaki macam lari je. Tak wah, pergi gagah. Neh? Jadi tak usah nak tunjuk-tunjuk pehamu. Pehamu memang lawa dah. Tak usah nak tunjuk ada dadamu memang power. Betul tak? Doktor Asri tak sama. Muka dia macam Doktor Asri. Kalau makan ayam nak peha ke nak dada? Tanya sekali. Masuk CD yang menjawab molek. Berahi peha, berahi dada. Kalau makan ayam. Makan Melaka. Baik, hukum tunggu kubur yang masih berlaku di Patah Timur. Tunggu kubur untuk tujuan apa? Banyak sebab. Tunggu kubur pasal ni orang curi batu nesang, boleh. Tunggu kubur pasal ni orang mari cokeh kubur, boleh. Tunggu kubur pasal orang khianat kubur, boleh. Tunggu kubur maknanya dia duduk ngaji Quran kepada mayat, hukumnya boleh. Faham? Tapi kena ingat molek. Jangan sampai jadi benda ni macam yang datang daripada sunnah. Waktu benda ni cukup berbahaya. Bahaya lagu ni asalnya ngaji Quran. Ngaji Quran siang dan malam. Dia mengaji Quran. Jumhur ulama kata tak boleh. Sebahagiannya kata boleh. Masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi belum masuk benda mungkar. Yang tidak membaca jangan anggap benda mungkar. Dan yang membaca jangan siapa cari makan. Faham? Baca Quran di kubur jumhur ulama boleh baca. Kata Dr. Wabah Zuhaili sampai pahalanya kepada si mati. Kata Syekh Ali Jadul Haq duduk jauh atau dekat kubur semua sampai pahala, tapi dekat afdalu. Ini masalah fatwa ulama-ulama terkini. Cuma jangan ambil kesempatan dengan amalan seperti ini jadi bisnes. Hak tu rosak kita. Baca talqin khilaf ulama. Tapi bacalah kerana Allah, untuk isbatkan, tasbihkan mayat, untuk doakan dia. Ni dok habis baca talqin dak lari lagi, duk cengok itu buat warna. Kata mana tak iman dalik lagi. Kain plekat dak ubi lagi. Ambil kain plekat katok kepala tak iman. Nak baca talqin biar ikhlas kerana Allah. Kita terus balik lepas tu. Orang nak bagi kain plekat, nak bagi apa, semula ada rezeki siapa ada rumah tu. Jangan awak tunggu congok gitu. Jadi sampai diperniagakan pergi kutip dalam kampung, kutip nama apa semua, nak buat hadiah ni, hadiah temang, hadiah ni sudah tidak molek. Kita nak minta tolong orang sembahyang hajat, boleh. Nak tiup di air, sunnah Nabi pun tiup di air, tapi jangan sampai bisnes. Ni air kelas boh, orang tiup dah boh. Kalau tak tiup lagi RM1, ni tiup dah RM15 boh. Akhirnya jadi bisnes. Nama Islam kotor tak? Faham tak? Hukum Islam menjadi kotor. Jaga baik. Kita ada masa sejauh ini. Tak 7 minit lagi. Boleh 7 minit 11 saat.
Seorang wanita isteri tidak layak untuk menerima muta'ah selama mana dia belum berkhidmat kepada suami. Apakah masuk khidmat dalam ayat ini? Sekiranya ia merujuk pada jima', adakah wanita itu tidak layak mendapat muta'ah lepas bercerai sekiranya berkahwin dalam tempoh 3 tahun dan tidak pernah disentuh oleh suami, dan dia menjalankan tanggungjawab sebagai isteri? Wajib atau tidak suami memberikan muta'ah selepas bercerai sedangkan isteri sudah menerima mas kahwin sebagai pemberian wajib semasa akad nikah? Dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i, wajib muta'ah kepada suami yang menceraikan isteri dengan syarat bukan isteri yang minta cerai, dan perceraian itu bukan dengan sebab angkara isteri. Suami yang cerai wajib bayar muta'ah, bukan nikah muta'ah hak Syiah. Bayar muta'ah maknanya bayar wang imbuhan, bukan nafkah. Tak ada kena-mengena. Nafkah lain, 3 kali suci. Faham? Muta'ah bayaran kerugian kehilangan suami. Aku cerai kamu, aku tak ambil dah kamu, aku nak nikah dengan janda nu pula. Nak bersedihlah dia, ambil mu RM5,000. Tu muta'ah. Faham lagi? Neh? Ambil mu RM5,000, balik duduk kapung, nikah lah dengan JKK apa sama pun. Tak? Tu muta'ah. Tapi dia kata tak jima' lagi. Khidmat dalam kitab ni makna jima'. Yang belum jima' tak ada muta'ah. Memang betul, ini satu kaul dalam mazhab Syafi'i. Benda makna jima' tu kita kena faham. Nah, kalau duduk 2 orang dalam kain kebal tak pakai baju, jima'. Dia belum tentu jima'. Tak pakai baju sorak dah. Orang Terengganu panggil kotek-kotek. Orang luar panggil tanpa surat benang. 2 orang laki bini telanyang wangi duduk dalam kain selimut 12 jam. Jima' tak? Belum tentu. Ni oleh kita buka ada plywood tengok. Faham tak? Jadi jima' ni lah benda yang sangat mustahak. Dia berkait dengan muta'ah, berkait dengan nafkah, berkait dengan pusaka dan seumpama. Lebih kurang 24 atau 25 sebut dalam kitab Istisna hukum berkenaan dengan jima'. Kait dengan hukum murtad, kait dengan hudud rotang atau rejam, kait dengan masalah ta'zir, berkait dengan masalah nazar dan seumpamanya. Kait dengan haji, kait dengan puasa, kait dengan semayang. Jangan main jima'. Apa makna jima'? Tenggelang hasyafah. Ni hasyafah, ni zakat. Faham? Yang kata tu main keropong, contoh je. Faham tak? Tenggelang ni dalam parak, ni jima'. Pasal tak faham ramai. Faham? Dia baru duduk tepi gitu. Timba duduk bigar kerek. Kerek tu seming tu lah. Maka baru duduk tepi tu, Assalamualaikum. Tu banyak berlaku. Faham? Baru nak jima', orang mari, Assalamualaikum. Natang mana pun. Memang dia marah. Tak? Buat potong terik gini. Jadi bincang kadang tak jadi dah. Orang bang maghrib dah. Nah, lepas tu bini tanya, dah kena mandi tak bang? Lagi tanya pula bini, dah warna ni kat mana dah? Bigar-bigar kerek bang. Kena mandi ke tak? Tahu, rasa-rasa kena mandi. Sudah kerja. Takkan nak telefon ustaz kena mandi tak? Telefon gitu. Ustaz tengah jima'. Tadi dah nak tanya. Nah, ada kena neh. Oleh kira tak tahu. Dia kata wajib mandi, padahal tak wajib mandi, duduk tepi tu bang, tenggelang hasyafah. Nah, duk tahu kau bang, kalau duduk itu tak tahu. Duk tanya ayah. Oh ayah, gitu tak tahu kau. Ayah kata, dah mana ayah? Kena tayamum. Jeng ayah jeng. Soalan yang terakhir pada malam ini, lepas tu baki lebih kurang 40 soalan insya-Allah pada malam esok pula. Jadi yang tidak dibaca soalan ni tolonglah jangan marah. Kita nak baca belaka tapi masa tidak memerlukan, tidak membenarkan. Begitu dalam Facebook ada orang dia marah kita. Dia kata kita tak jawab. Nak pergi mana kau tak jawab kata. Dia ingat kerja kita kerja dengan Facebook kan. Bukan Facebook bayar gaji kita 15,000 sebulan, duduk depan tu tak boleh lari. Nak kita ada anak bini, kan nak pergi belinya, kan nak pergi ambil warisan, banyak benda. Faham tak? Baik. Soalan terakhir, dah ada bab-bab tu sikit.
belum dijawab. Sekarang banyak video tentang pengajaran agama di laman web seperti YouTube dan sebagainya, tapi biasanya penerbit melarang daripada mencetak video. Jadi apakah hukum menonton dan mengambil ilmu daripada video tersebut? Dengar gini, biasanya kalau BCD kuliah, yang dilarang ialah uploadkan ke semua keseluruhan BCD. Kalau klip-klip terpotong tak ada masalah. Kerana untuk beri ilmu pada orang. Tapi bukan untuk diniagakan. Kerana orang biasanya dia ambil video, kena masuk studio, pergi kilang, belanjanya besar. Pihak cetak rapor hanya beli RM5, lepas tu terus print. Faham tak? Ambil atas lelah orang lain, dia print. Lepas tu tanya Tok Guru Nik Aziz pun dia kata haram. Makan kotor. Jual cetak rapor ni, kalau tuan tidak izin, tak diterima semayang. Faham? Semayang tak terima. Ibn Abbas pun kata tak terima. Sayyidina Abu Bakar kata satu semayang pun tak terima. Hak jenis kopi hak orang patu jual. Jadi kalau kopi untuk dengar, untuk belajar, itu digalakkan. Tak ada masalah. Jadi tak usah bimbang dalam masalah gini. Bukan kita nak berniaga, kita upload dalam YouTube untuk belajar, untuk dengar. Kemudian pula waktu kita ambil wudu tak boleh akak kerana air itu akan jadi air mustakmal. Macam mana kita nak menyapu janggut yang panjang? Cuba Ustaz buat show sikit. Dia kata tangan tak boleh akak, takut jadi mustakmal. Tangan tu akak bukan akak gini tangan. Tangan kita tak boleh lari daripada anggota. Contohnya ambil air wuduk, kita pun basuh dari nak basuh muka. Tak jadi mustakmal lagi, tak terakak. Kita pun akak tangan, jadi mustakmal dah air yang duduk pada tangan kita. Jawabnya dengan molek. Itu satu kaul, dipanggil kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita sebagai orang awam nak akak-akak tak kaul muktamad kata jadi mustakmal, maka kita taklid kaul dah tak ada masalah dah. Benda ni banyak sangat khilaf. Sapu kukuk mana pun, tonyoh kukuk mana pun sah juga bagi orang awam ini. Jadi jangan berat sangat. Dalam kitab fiqh saya baca waktu sapu muka ketika wuduk wajib sapu semua yang ada dari hujung anak rambut sampai ke dagu, telinga kiri, telinga kanan. Macam pula dengan sideburn saya yang sangat panjang. Selalunya orang perempuan mengalihkan sideburn dia ketika mengambil wuduk. Baik, apa yang ada pada muka wajib kena rata air. Sideburn ni tali kasut orang panggil. Tali tudung bahasa kita. Hak ni dipanggil dalam sepadan muka. Muka kita ni pak pada tumbuh rambut ni. Tumbuh rambut. Turun kot ni. Sampai ke telinga. Faham? Jadi biasa naik kot ni, hak bawah ni sideburn. Sideburn ni wajib sampai air walaupun panjang. Katakan sideburn dia panjang, dari sini sampai serembang. Wajib kena sampai air belaka. Contohlah. Kan kata sejekal kan, mu kata sekaki pula. Bahan serembang tu. Jadi hak ada dalam muka wajib kena sapu segema. Jadi orang puan biasanya tak sah ambil wuduk gini. Sideburn dia hak duduk sini dalam muka. Bila nak ambil wuduk dia pergi selok bubuh atas telinga. Maka dia pun ambil wuduk basuh atas muka. Ni sideburn dia buat bubuh atas telinga kena air tak? Tak sah wuduk. Dak guana kira kena qada balik. Itu persoalan kita nak. Hak kata tak sah ramai dah. Faham tak? Tapi dah kena qada balik. Tak kena qada balik. Apa? Kalau kena qada balik bertahun-tahun dah dia orang awam, benda ni al-ghawamidu min ilmi fiqhi, benda yang sulit dalam ilmu fiqh. Kena dengar molek, kena ngaji molek baru reti bahasa. Maka dimaafkan untuk orang awam, lepas pada tahu jangan buat lagi. Faham tak? Ni fatwa Syekh Ahmad Fatani, ulama besar daripada Fatani, Tok Guru Tok Kenali Kelantan. Faham? Jadi kalau kita sengaja buat kena qada, tapi kita buat lepas-lepas kerana kita tak faham masalah ni, kita juga muwafiq masbuk. Payah nak belajar. Belajar dah 3 kali dah ingat juga. Hak hukum masbuk kita jadi muwafiq. Hak muwafiq jadi masbuk. Hak masbuk mabuk terus. Jadi banyak salah. Hak patut iman naik, kita naik attack, kita tunggu dulu. Hak patut iman turun, kita tak boleh turun lagi, kita turun dah. Tak reti hak ni, tak faham. Dimaaf juga pada syarak. Nampak lagi? Macam hukum reheng. Dalam kitab kaum muktamad kata kalau kita nak baca yang rukun saja, macam nak baca Fatihah, pedih tekak kita reheng. Boleh baca. Tapi kalau nak baca yang sunat tak boleh reheng. Faham tak? Takut batal semayang. Itu pendapat yang muktamad. Muqabil dia lawan satu lagi kau. Hak sunat pun kita boleh kata juga. Kerana nak baca yang sunat juga perintah daripada perintah syarak.
Baca hak sunat juga adalah mengamalkan sallu kama raaitumuni usalli. Nah, jadi sebenarnya banyak sangat maaf kepada kita orang awam. Tapi jangan sampai banyak maaf pun kita masih lagi masuk neraka Allah. Terang-terang orang tolak Islam, kita sama masuk ikut join dia juga. Terang-terang orang hina Nabi, kita join juga geruk dia. Orang hina Quran pun kita pergi sokong juga. Tu kita cari penyakit. Betul tak? Dan kan banyak dah benda yang Islam maaf untuk kita. Hiburan boleh, jangan banyak sangat. Sokang boleh, jangan melupa batas. Begitu juga dengan permainan, jangan sampai dak semayang. Banyak hak boleh dah. Nah, air banyak jenis hak boleh daripada air arak hak tak boleh. Nah, nikah pula boleh pak siapa seorang. Nah, banyak hak boleh. Tiba-tiba kita ni lebih pula daripada hak siapa dak semayang. Siapa lawang agama, lawang Nabi. Nak siapa maknanya tak mau buat benda yang wajib. Itu bukan silat agama dah. Kita terlampau merengang-rengangkan dengan hukum Allah. InsyaAllah kita akan dipertemukan di lain kali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mengundang rahmat yang cukup banyak daripada sisi Allah. Dan kita memohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan yang begitu lama. Walau apapun sekurang-kurangnya satu ilmu saya harap dapat kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.